Ya, ada. Dengar. Tak nampak. Sekarang ni dah live. Dengar tak? Nampak?
Cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama sebentar saja lagi. Jadi mohon tuan-puan untuk share atau kongsi ramai-ramai link ni supaya ramai dapat masuk, dan sebentar lagi bila kita ada 200 peserta yang masuk, kita akan mulakan insya-Allah. Alright. Dia masa dia nak kita start Alright, saya akan dalam masa 3 saat saya akan tukar pada Skype. Okay, 1 2 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata tak dengar. Ni dengar.
sedang selesaikan isu. Semua dalam konteks di sini semua okey. Semua sepatutnya berjalan lancar. Dengan suara saya je. Okay. Yang lain belum dengar. Okey. Kalau cuba tengok dalam Skype masing-masing dekat logo speaker tu kosong, ada slash ke? Dah unslash. Dah unslash. Okey. Okey. Dengar suara. So, jadi suara panel lain belum dengar. Dia kata tak dengar suara Puan Saleha. Suara Waalaikumsalam, Puan Irfandi. Cuba tutup buka balik. Tanja. Tutup suara buka balik. Unmute to mute balik. Mute. Dah. Okay, sekali lagi cuba. Cuba cakap. Masih. Belum kedengaran. Baik, sebentar. Ya. Saya tunjukkan pada semua yang hadir, sabar sebentar, saya tunjukkan tazkirah Ustaz Hakim dahulu sementara kita selesaikan di belakang tabir ni. Assalamualaikum, Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan. Menariknya dalam bulan Ramadan ini, kerana dalam ini ada banyak keberkatan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini diturunkan dalamnya Quran di mana memberikan petunjuk kepada manusia dan juga membezakan antara hidayah dan juga batasannya. Jadi alhamdulillah, syukur kita masuk ke bulan Ramadan. Ini satu kelebihan buat mereka yang meridui Ramadan, kerana di sini ada banyak ibadah-ibadah yang digandakan amalannya yang tidak ada di bulan-bulan lain, seperti mana puasa, tarawih dan banyak lagi. Jadi hari ini kita bersyukur Allah pilih kita berada dalam bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita beri analogi, bayangkan seumpama seorang pemain bola sepak bermain bola selama 45 minit tanpa henti, sejam tanpa henti. Bagaimana keadaan badannya? Mesti letih dan lesu. So mereka perlu rehat sekejap sebelum sambung lagi bermain bola sepak dalam separuh masa kedua. Betul? Jadi begitu juga Ramadan ini. Selepas 11 bulan kita bekerja, badan kita bekerja, terutamanya kita punya pemakanan, kita makan setiap hari, makan, maka Allah Ta'ala memerintahkan sebulan ini untuk kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masuk dalam bulan ini diperintahkan
makan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum ini. Maka sebab apa kita puasa? Pasti ada hikmahnya. InsyaAllah kita kupas hari demi hari dalam bulan Ramadan ini. Saya Ustaz Hakim Avengers, kita akan kongsikan kepada anda fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan apa kita nak buat. Terutamanya Ramadan kali ini bukan Ramadan yang biasa, Ramadan yang luar biasa berbanding tahun-tahun lepas. Kita tak boleh nak solat tarawih berjemaah lagi, tidak boleh ke masjid buka puasa beramai-ramai kan, dan apatah lagi kemungkinan nak raya pun tak boleh balik kampung, jadi ada PKP dan sebagainya. Tapi insya-Allah ada kelebihan dan keistimewaan yang ada kita kena faham dalam bulan Ramadan ini untuk kita berehat, untuk melaksanakan lebih banyak ibadah. Rehat dari segi apa? Rehat dari segi pemakanan, namun dari segi ibadah kita tingkatkan. Baik, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Baik, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Channel Dengar tak suara ni dalam live? Tak dengar? cuba kita cakap, dengar tak suara saya, pengacara wanita? Dengar tak? Dengar. Okey, dengar tak suara? Testing 1 2. Tadi saya tak cakap pun ada video. Sebab sangat, alhamdulillah. Okey, jom kita dengar. Okey, Alhamdulillah, syukur ya Allah. Berdebar-debar nak ber-live ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so alhamdulillah, tadi saya tengok dah 192 view. Tiba-tiba turun pula. Sekarang mohon naikkan balik view kita, insya-Allah. Kita bersama dengan dua orang kata jejaka Malaya ni, dua influencer media sosial kita, iaitu Hakim Avengers. Untuk bersama-sama dua dua personality media sosial yang terkenal ni, okey? Teruja. So kita tengok muka Ustaz Hakim pun penat, meeting daripada pagi ke tengah hari, tak stop lagi. Okey, so apa pun mungkin kita boleh mulakan sesi perkenalan. Sebelum tu kita mohon untuk sahabat-sahabat kita tolong share beramai-ramai untuk ramai dapat manfaat pada hari ini. Memang insya-Allah mutiara-mutiara ilmu yang berharga yang akan keluar daripada hati yang digunakan lidah untuk bertutur dan berkata-kata, insya-Allah. So Ustaz Hakim dan Dr. Rizal mungkin boleh kenalkan sedikit diri kepakaran mungkin dalam 1 minit, walaupun ramai dah kenal kan? InsyaAllah. Kita mulakan Ustaz Hakim dulu. Saya dulu Okey, terima kasih banyak kepada Puan Salihah yang mengecarakan ataupun moderatorkan kita punya live malam ni yang sangat best. Apa khabar semua, dan of course kepada Dr. Rizal kita yang memang sangat disanjungi dan disayangi oleh ramai pihak. Alhamdulillah. Malam ni saya rasa sangat excited kerana berada dalam satu suasana yang happening, ceria bersama dengan pakar macam-macam pakar lah. Saya boleh kata Dr. Rizal ni dengan kesihatan pemakanan. Saya selalu follow tip-tip Dr. Rizal juga dari jauh, dan malam ni tak sangka dapat bersama juga dengan Dr. Rizal Abu Bakar malam ni. Dan apa khabar semuanya menonton, komen anda kat mana sekarang ni, tengah buat apa dekat rumah, apa lagi anda sedang lakukan. Dan saya ingin perkenalkan diri saya nama saya Hakim Muhammad Noor. Tapi orang panggil saya Ustaz Hakim Avengers. Dan saya kenapa Avengers tu, sebab saya sekarang ni merupakan pengerusi kepada sebuah NGO yang dinamakan Serantau Muslim. Dan kita punya satu misi yang sangat jelas, kita nak membebaskan seluruh manusia, seluruh sekali, daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan akhirat.
Dan antara benda yang kita buat sekarang ni, ramai orang fikir bila NGO, of course kita akan bagi bantuan kebajikan lah. Contohnya sekarang ni, macam Puan Salihah sebut tadi lah, memang seharian ni saya duk sibuk, collection kita untuk PKP ni lebih kurang 1.6 juta. Alhamdulillah, kita dah dapat banyak tu dan kita dah salurkan semua sekali, 100% kita dah salurkan. Tadi baru je kita tambah lagi collection untuk PPE dan sebagainya. Dan kita memang faham bila NGO memang bantuan macam itu ada. Tapi kita juga faham bahawa tak cukup dengan kita bagi makan saja. Dengan bagi orang kata kalau kita bagi ikan kenyang sehari. Tapi kalau kita ajar mereka macam mana nak tangkap ikan akan kenyang setahun. Sebab tu misi Serantam Muslim juga dalam Avengers juga bukan sekadar untuk bagi orang makan, kita nak bebaskan lagi 3 peringkat, iaitu kebajikan pertama, yang kedua ialah dari segi sudut education, ketiga dari segi sudut ekonomi, dan yang keempat dari segi sudut kepimpinan. Yang itu kita buat sama-sama. Malam ni juga insya-Allah kita nak menghadapi Ramadan. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini kita boleh hadapi sebagai seorang superhero. Sebagai seorang Avengers bersama-sama lah, superhero bermakna bukan jadi orang victim, orang lemah dalam keadaan tak mampu nak buat apa-apa. So hopefully malam ni ada perkongsian ilmu yang boleh kita kongsi bersama-sama. So kita boleh belajar pada sirah. Ada sebenarnya sirah yang menunjukkan di mana dengan PKP ini, kawalan pergerakan ini rupa-rupanya menyebabkan lahir satu generasi yang hebat. Apa dia? InsyaAllah kejap kita akan bincangkan. Alright. Wow, terujanya. Okey, Dr. Rizal pula kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Dengar sangat jelas. Dia biasanya bila kita bermula dan ada halangan dan rintangan, maksudnya sesi itu sangat luar biasa. InsyaAllah. Saya percaya tuan-puan yang berada di sini malam ni, berada depan TV ke, depan PC ke, depan handphone ke, insyaAllah kita anggaplah ini sebagai satu sesi majlis ilmu dan bertampuk-tampuklah pahala yang akan masuk mengalir pada kita insyaAllah. Nama saya Rizal Abu Bakar. Saya adalah pengarah urusan kepada Brain Story Sedang Berhad insyaAllah, dan saya ada beberapa settings bisnes lain. Saya terlibat dalam training. Saya ada online training dinamakan Neuroversity. Saya ada offline training dinamakan Malaysia Brain Academy. So saya menyediakan platform untuk membolehkan saya pencen kubur saya bagus, itu tujuan. Jadi zaman-zaman PKP ni bukan zaman untuk kita ada mentaliti menerima, tapi kita ada mentaliti untuk memberi. Sebab apa? Sebab Nabi sebut al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Maksudnya tangan yang memberi, tangan di atas tu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Jadi banyakkan memberi. So apa yang kami insyaAllah kongsi pada malam ni, tuan-puan dengar, kongsikan dengan orang lain supaya itu menjadi satu pemberian tuan-puan kepada orang lain untuk sama-sama dapat manfaat insyaAllah. InsyaAllah. So tadi Ustaz cakap kesempitan dunia, keluasan akhirat. Dr. Rizal pula kata pencen kubur. So kita tahu kita nak wakafkan diri kita pada ummah. Itu big why yang Dr. Rizal selalu war-warkan. Dan juga sebab Ustaz, Dr. Rizal bagi tahu tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Jadi hari ini untuk siapa yang share 10 orang bertuah akan dapat RM10. Wow. So akan dapat RM10 dan 5 orang bertuah akan dapat hand sanitizer OCOC. So untuk 5 orang. So kita bagi pada 15 orang yang bertuah, tolong share banyak-banyak dan komen insya-Allah. Okay. Ustaz dah tersasar dah tu minum airnya. So, nak bagi 10 orang kita bagi RM10, 5 orang kita bagi OCOC hand sanitizer. So please share ramai-ramai, mana tahu anda yang bertuah. Okay. So hari ni kita adalah berada dalam page OCOC HQ. So mungkin orang nak tahu apa itu OCOC, mungkin nanti Dr. Rizal akan cerita sedikit lah. Tapi hari ni saya nak cerita kat Ustaz sikit. Tadi ada kawan-kawan cakap syahdunya dengar lagu Ramadan mula-mula masuk kan. Dah lah PKP, tak boleh nak balik kampung, nak beraya, nak berramadan dengan ibu ayah. Dengar suara syahdu je masuk. Jadi Ustaz, kita nak tanya soalan yang syahdu sikit lah. Apa pengalaman Ustaz Ramadan? Ada tak pengalaman Ramadan di luar negara dan apa kenangan-kenangan yang mengusik hati Ustaz? Okay, silakan Ustaz.
Terima kasih. Bila tanya kenapa Ramadan kat luar negara, mesti ada sesuatu orang yang mungkin pertama kali jumpa saya dan kata, kenapa kat luar negara? Oh, Dini lahir kat luar negara ke? Buat apa kat luar negara? Ada isteri kat luar negara ke apa tiba-tiba? Jadi insyaAllah, perkongsian asasnya ialah saya sendiri adalah seorang yang terlibat dengan dunia kemanusiaan NGO ni. Kita dah pergi lebih daripada 40 buah negara seluruh dunia, Alhamdulillah. Kita dah pernah sampai ke bumi Syria, kita pernah sampai ke bumi Arakan dan lebih pada Afrika, region, ASEAN, Palestin kita tak sampai ke Gaza, belum sampai lagi. Sepatutnya Ramadan ini, tapi Allah jadualkan dalam keadaan begini. Jadi di luar negara mesti ada sesuatu yang orang tertanya, ada beza tak kat luar negara dengan kat Malaysia? Bagi saya, benda yang sangat memberikan kesan dalam pengalaman saya dari berpuasa inilah, kita berpuasa di negeri yang mana ketika dan waktu itu, waktu bulan puasa itu seolah-olah tidak ada beza dengan waktu bulan bukan tak puasa. Sebab apa saya kata begitu? Sebab contohnya pengalaman saya pada 2015 bila saya sampai ke Arakan, iaitu tempat pelarian Rohingya. Mereka tinggal dalam negara Myanmar tu sebagai seorang pelarian. Hampir setiap hari tidak ada makanan, tidak ada minuman yang bersih, tidak ada tempat tinggal yang selesa. Dan bila masuk bulan Ramadan, bagi mereka macam hari-hari biasa selain pada bulan Ramadan. Dan saya lihat sendiri bila saya sampai di Arakan, bila saya sampai dalam perkampungan Rohingya yang kita tengok orang-orang ini memang disebut sebagai indigenous people ataupun orang asli di negara Myanmar tapi ditarik ke kerakyatan. Bila saya sampai di sana, kita bawa lah makanan, kita bawa lah macam-macam gula-gula lah, kita bawa lah of course kita bagi jajan dan sebagainya. Anak-anak ini bila dalam bulan Ramadan, bila dalam keadaan kelaparan, bila kita datang dia punya serbu kita, seolah-olah inilah pertama kali mereka lihat dalam hidup mereka makanan tersebut. Dan saya ingat lagi masa kami buka puasa, kami tak dibenarkan untuk berada dalam kamp selepas pukul 5 petang. Itu peraturan dalam kamp dalam Myanmar. So apa yang kami boleh buat pada ketika itu? Kami tidak ada pilihan, kami kena keluar. Dan sebelum kami keluar, kami sempat berjumpa dengan beberapa buah keluarga yang sedang masak. Dan bila kami tengok masakan itu datang daripada beras yang kami bawa. Kami bawa beberapa ratus ribu ringgit untuk disumbangkan kepada komuniti di Rohingya di situ. Bila kami tengok beras ini, saya kata kat dia, apa yang nak dia masak ni? Dia tengok kami dengan bantuan penterjemah lah kan. Saya tak pandai cakap Rohingya. Dia kata, saya masak ni, nasi ni, inilah nasi pertama kali saya masak selepas beberapa bulan, dekat-dekat dalam 8 ataupun 9 bulan nasi saya masak. Tidak ada nasi yang mereka dapat makan sebelum ini. Dan saya terfikir, Ramadan pada 5 tahun lepas, 2015, 2016, kalau menjelang Ramadan saja, of course kita akan buka puasa kat mana? Kat bazar Ramadan, ataupun kita beli makanan bazar Ramadan. Ada setengah-setengah keadaan kita pergi makan kat hotel, ataupun kita makan bersama dengan keluarga dengan sangat gembira. Dan kebanyakan masanya ialah Ramadan itu adalah musim untuk kita makan makanan yang mewah sangat sampai berlebihan. Dan pada waktu itu bila saya tengok mereka buka puasa nasi itu dianggap sebagai satu kemewahan, saya mula mengalirkan air mata. Saya kata Masya Allah Tabarakallah. Tahun 2016 saya pergi sekali lagi pun sama keadaan dia. Tak jumpa makanan melainkan pada waktu-waktu yang tertentu saja. Saya kata di Malaysia kita menghadapi Ramadan dengan penuh kemewahan. Dan hari ini bila mana Allah memberikan ujian bukan sekadar di Malaysia bahkan di seluruh dunia dalam keadaan PKP gini, saya mula merasakan bahawa mungkin ini hikmah yang besar yang Allah nak bagi kepada kita. Sebab selama ini kita akan pergi menghadapi Ramadan ini, merosakkan Ramadan ini dengan perkataan membazir. Kita pergi beli di bazar, kita beli apa saja yang kita inginkan, kita beli apa saja yang kita terfikir tanpa fikir pun tentang keadaan orang lain. Kita beli makan tanpa untuk istilahnya untuk menghayati kenapa dalam bulan Ramadan. Jadi bila dalam PKP ini dah tak ada bazar Ramadan kan, macam tadi Puan Salihah sebut, tak boleh nak pergi balik kampung buka puasa semua. So kita hidup dengan seadanya. Maka saya terfikir, kalaulah mereka yang berada di luar sana, mereka terkepung dengan keadaan pelarian di Arakan sebagai contoh, ataupun saya pergi ke kamp pelarian Syria ataupun di Palestin, orang-orang Islam di sana terkepung. Hari ini kita merasai bagaimana perasaan terkepung tadi.
kan, yang mana antara hikmah dan juga kenapa Ramadan tu diturunkan adalah untuk kita merasai kesengsaraan, kepedihan orang-orang yang selama ni tak ada makan, ke penjara dan sebagainya, dan Allah berikan benda ini. Dan sebab itu saya bagi tahu dekat awal tadi, rupanya satu ketika dahulu sudah ada satu golongan manusia yang terkepung, yang mereka tidak dapat nak pergi ke mana-mana. Tapi pada waktu itu, apa yang mereka sebut telah dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan dalam sebagai salah satu petanda keajaibannya, iaitu dalam surah Al-Kahfi. Allah Taala merakamkan Ashabul Kahfi, yang mana pemuda-pemuda ini terkepung dalam gua, tak boleh nak pergi mana. Dan apa yang disebut oleh pemuda-pemuda ini dalam keadaan terkepung, PKP ni perintah kawalan pergerakan, tak boleh nak gerak gimana kan, campur dengan Ramadan. So apa kita kena buat? Kita kena hidup magic macam mana pemuda-pemuda Al-Kahfi ini yang boleh tidur 390 tahun tak mati ni, diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada pemerintahan zalim ni. Apa yang pemuda ni buat? Mereka kata, nahnu naqussu alaika annabahum bilhaq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Akan kukisahkan kepada kamu, Allah SWT sebut dalam Al-Kahfi surah 13 ayat ke-13 surah ke-18, alaika nabahum bilhaq, sebuah cerita yang sangat penting dan juga yang hak. Innahum fityatun, di sana ada satu golongan pemuda-pemuda, orang-orang yang mana dirakam oleh Allah Taala sebagai golongan yang fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, iaitu dua ciri orang yang beriman dengan Allah Taala dan mereka ditambahkan hidayah. So kalau kita tengok dalam kisah ni, kenapa Allah Taala cerita Al-Kahfi, orang yang terpenjara, orang yang terperangkap ini, menjadi kisah, menjadi satu nama surah Al-Kahfi lagi, Gua Al-Kahfi kan. Kenapa dijadikan kisah? Sebab di sana ada pengajaran yang besar. Pengajaran ni apa? Dalam keadaan terkepung, apa yang sepatutnya kita kena buat? Dalam keadaan kita tak boleh nak keluar pergi bazar Ramadan, dalam keadaan kita tak boleh nak balik kampung, dalam keadaan tak boleh nak pergi mana-mana ni, apa sepatutnya kita buat? Allah dah ceritakan, iaitu izqalu faqalu rabb, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Kahfi ni, nahnu naqussu alaika annahum bilhaq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Allah Ta'ala memperkukuhkan hati mereka. Izqamu faqalu, bila mereka bangun berkata faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Yang ini kita nak tekankan dalam kita punya pengajaran, yang mana pengajaran saya tengok dekat dalam dan luar negara, terpenjaranya seseorang dalam kepungan sebegini tak penting. Tapi yang penting ialah kita mampu untuk memerdekakan diri ataupun melepaskan diri kita daripada penjara nafsu. Penjara nafsu kita ni yang selalu menyebabkan kita rasa lemah, lesu, tak tahu nak buat apa. Hinggalah pemuda ni isqamu, bila mereka bangkit berkata, menewaskan segala benda-benda yang menekan mereka, mengatakan Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh. Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh. Mengatakan Allah ini, Tuhan Ramadan ini, yang saya boleh ambil pengajaran, kefahaman bahawa yang kita beribadah dalam bulan Ramadan ini dan juga dalam bulan-bulan lain adalah untuk menyembah Allah SWT. Jadi saya tengok benda ni, Puan Salihah, Dr. Rizal, bila saya tengok pengalaman yang saya rasa syahdu, saya ingat lagi dekat kamp pelayanan tersebut, saya tanya kat dia, you rasa sedih tak duduk dalam keadaan macam ni? You rasa, yalah kita tanya, dalam keadaan tak makan, tak tahu apa. Dan saya jumpa dengan seorang pemuda namanya Jack, dia berkata, no, saya tak rasa sedih dengan nasib saya dan juga kaum saya. Kenapa pula macam tu? Kau tak makan, tak ada makanan dalam 6 bulan, 7 bulan sekali baru dapat makan nasi dan sebagainya. Kenapa cakap macam tu? Sebab dia kata, sebab bila kami dalam keadaan begini, dalam keadaan kami diuji dengan kesusahan, menyebabkan kami lebih dekat dan rapat dengan Allah Ta'ala. Oh, dia punya jawapan tu, Masya Allah Fadu. Kan, orang kat luar negara, dalam keadaan tidak ada apa-apa, boleh bersyukur dengan apa yang semua ada. Dan kita di sini, dalam keadaan penuh ada segala-galanya, kita tak mampu untuk meningkatkan lagi apa yang kita ada. Sebab tu kali ni, kita kena hidup magic dalam keadaan yang best. Jadi insyaAllah bagaimana cara nak hidup magic, bagaimana cara kita nak dapatkan Ramadan kali ini lebih bagus, macam mana Al-Kahfi dapat magic disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, boleh tidur 309 tahun. It's not the normal. Siapa tidur dalam PKP ni ada tidur selama 40 hari? Ada? Tak ada. Kan? Tapi kenapa orang tidur? Dia tidur saja. Tapi Allah rakam dengan Quran. Apa sebabnya? Akan sebab kerana tidur tadi tu? Tak, dia mesti ada sebab lain. Jadi sebab lain tu yang kita nak bincangkan, apa yang kita boleh buat sama-sama agar Ramadan ini tidak berlalu begitu saja,
agar Ramadan ini kita boleh dapat keajaiban, hidup dalam keadaan yang penuh best. Supaya keluar Ramadan ni, kan bila orang yang hidup ajaib ni, you terfikir saja nak apa, you dapat. Dia fikir nak jadi apa ini mungkin Dr. Rizal boleh komen lah nanti kan, macam mana hidup dengan penuh amazing magical kan. Dr. Rizal ni saya kenal dia punya kepakaran salah satu berkaitan dengan otak kan. So you just kena memahami bahawa you boleh hidup magic sebenarnya. You boleh fikir apa yang you nak, you akan dapat. You boleh dia ada kaedah-kaedah magic lah. InsyaAllah kita boleh bincangkan lain kali. Tapi mungkin Dr. Rizal boleh mukadimah kot. Saya pun nak dengar juga, nak belajar. Yang magic sendiri kita. So terima kasih Ustaz. Kita tengok insyaAllah hidup kita magic. Line kita okey tak sebelum tu? Amazing magical kan Dr. Rizal. Line kita okey ke? Sebab kata kawan-kawan tadi ada kata loading tersekat-sekat, nampak skrin hitam tapi mereka dapat ambil apa yang Ustaz kongsikan. Ada ke? Okey, line clear? Okey, mungkin kita teruskan kepada Dr. Rizal sebab kita masanya sepatutnya sampai jam 10 saja. Okey, so sebelum tu saya nak beritahu insya-Allah jam 10.30 malam ini kami ada Ramadan Sales OC yang mana akan bermula jam 10.30 malam ini sehingga 30 hari bulan April jam 12 malam. So belian-belian yang tuan-tuan buat akan diinfakkan kepada serantau Muslim untuk membantu Avenger kita menyampaikan bantuan tu. Kita dengar cerita tadi tak ada orang makan nasi dah bertahun ni Ustaz ya. Kan? Ustaz datang bawa magic, ting ada nasi. So nasi tu macam benda yang sangat mahal untuk mereka. Alhamdulillah, line clear. So saya teruskan dengan Dr. Rizal. Macam mana pengalaman sebab Dr. Rizal sebelum ni duduk dekat Australia 10 tahun. Dah jadi orang Aussie kan. So apa pengalaman Dr. Rizal dan macam mana, apa yang berbezanya dengan Malaysia ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman berramadan ni berbeza-beza mengikut fasa dan usia saya rasa. Masa kecil, usia. So masa kecil-kecil memang Ramadan tu yang menyedihkan sebab tak ada benda apa sangat yang nak dimakan dan sebagainya. Sebab hidup dalam kemiskinan waktu tu. Tapi dalam waktu kemiskinan tu saya belajar sesuatu yang sangat luar biasa hebat daripada ayah saya. Di saat kita waktu tu diberi bantuan, ayah saya tak nak terima bantuan tapi ambil bantuan tu untuk beri pada orang lain sebab dia menyatakan bahawa ada orang lain yang lebih memerlukan. Dan dia mengambil inisiatif, mungkin dalam konteks tu di Malaysia pada waktu itu untuk kolek barang-barang, kolek barang makanan dan berikan pada orang yang lebih memerlukan. Dan saya menjadi pengikut di belakang dia untuk jadi tukang bawa dan sebagainya. Dan saya merasai benda-benda sebegitu di waktu kecil. Bila masuk universiti, puasa adalah zaman bermain bola sepak, beza pula. Sebab banyak pertandingan berlaku masa bulan puasa. Jadi saya menjadi pemain bola sepak tegar untuk universiti dan training dan sebagainya masa bulan puasa. Tapi bila di Australia, sangat berbeza. Saya merasakan nikmat berpuasa bagi orang Malaysia pada waktu itu. Berbanding saya di sana sebab kita berpuasa kebanyakannya musim summer. Jadi summer ni puasa sampai 18 jam. Sangat panjang kan. 9 malam masih belum buka puasa. 2 pagi dah habis dah subuh. Jadi panjang. Dan 2 tahun lepas saya alhamdulillah berada di Mekah dan Madinah menunaikan umrah. Dari situlah lahirnya OC. Saya istikharah di situ. Adakah patut saya berkongsi manfaat kebaikan ni dengan orang lain ataupun tidak. Dari situlah bermula lahirnya OC untuk dikongsi. Sebelum tu OC hanya untuk kegunaan sendiri. Jadi semasa menunaikan umrah bulan puasa di Mekah dan Madinah ni, satu perasaan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat beza. Tak boleh nak dibandingkan dengan Malaysia sebab dia satu pengalaman, satu perasaan yang sangat eksklusif. Hanya orang yang dijemput Allah berikan nikmat untuk merasai perasaan itu. Jadi kita minta lah beramai-ramai supaya kita masuklah senarai jemputan Allah tu supaya kita dapat pergi setiap tahun berramadan di sana insya-Allah. Nah, tahun lepas saya berramadan di luar negara juga. Saya tak macam Ustaz Hakim berramadan
di tempat-tempat yang perlukan bantuan, saya pergi negara-negara maju. Saya pergi belajar. Ni Saya menarik ni. tahun lepas saya berada di Jerman. Saya berada di Jerman, di Belanda untuk belajar ilmu tentang brain scanning, tentang otak, upgrade knowledge dan upgrade license. Dan agak menarik bila saya berada di sana ialah satu masa yang sangat panjang. Saya bandingkan dengan suasana di Malaysia. Suasana buka puasa 9.30 malam. Saya nak berjalan, nak pergi masjid jalan kaki, malam bas dah habis. Dekat setengah jam, jalan sampai masjid setengah jam. Balik dekat pukul 1. Pukul 2 dah sahur dan terpaksa sembahyang subuh dalam 2.30 macam tu. Jadi masa sangat pendek. Dan waktu itulah bila kita berasa kita dikurangkan nikmat masa tu, dan kita menghayati betapa nikmatnya ada masa di Malaysia yang begitu stabil je masa kita. Setiap tahun sama je, pukul 7.30 kalau dekat KL ni, mungkin 7.25 puasa, berbuka, dan sahur pun dalam 5 lebih, pukul 6 dah habis sahur, dan sama je setiap tahun. Tapi di luar negara beza-beza. Dan kadar dahaga, kalau musim panas, sangat berbeza sebab 18 jam. Bayangkan, tengok jam tak buka puasa, tengok jam tak buka puasa. Sebab matahari nampak macam tak nak jatuh je. Asal matahari tak nak turun. Kalau kita ni secepat yang matahari turun kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak relate sikit pada benda yang istimewanya Ramadan ni kepada umat manusia. Bukan Ramadan tapi puasa ni pada umat manusia ni, dalam konteks hadiah yang Allah berikan untuk beri jana kuasa tambahan kepada tubuh kita. Jadi saya selalu dengar dulu kerja government kan, orang selalu kata bila tersalah sikit, aku puasa hari ni. Bila salah sikit, bila terlepas benda, tak buat dan sebagainya, menyalahkan puasa. Itu konsep yang sangat-sangat salah. Sebab orang berpuasa, Allah gandakan kekuatan. Bukan di sini, tapi di sini. Dan di sinilah kekuatan yang akan menjana pada di sini dan di sini. Dan sepatutnya bila kita berpuasa, kemampuan kita untuk berfikir, kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk menghafal berkali ganda lebih bagus berbanding dengan tak puasa. Nanti saya jelaskan dengan detail, insyaAllah balik pada Puan Saleha kita. Okay, terima kasih. So, macam Dr. Rizal tadi, pengalaman berpuasa di negara maju. Ustaz pula di negara yang tak berapa nak maju lah. Jadi kita ada jadi saya ni jambatan lah yang tengah-tengah untuk menemukan titik persamaan antara hikmah-hikmah yang tersembunyi di antara mereka. So Alhamdulillah, tolong share lagi. Hari ini kita akan beri kepada sharer nama dia, orang yang share terbanyak ataupun mana yang kami pilih, 10 orang kami nak bagi RM10 seorang, dan kami akan beri untuk 5 yang bertuah lagi OC hand sanitizer. Okay, untuk Ramadan sales kita ada OC dan juga hand sanitizer dan juga combo gold. Okay, so yang ni boleh PM nanti dekat hotline kami ataupun boleh ejen-ejen kami nanti akan membantu juga insyaAllah. So Ustaz, kita nak tengok apakah hikmah Ramadan, COVID, PKP dalam agama, dan apakah hikmah-hikmah yang tersembunyi yang boleh kita kutip Ustaz. Okey, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih pengalaman yang best daripada Dr. Rizal tadi, dan Puan Saleha pun mengendalikan dengan sangat cekap lah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik. Apa kaitan Ramadan, COVID, PKP dan juga yang apa yang berlaku sekarang ni? So, kalau boleh kita lihat balik pengalaman-pengalaman kita dalam menghadapi Ramadan, dia mesti ada sinonim dengan kita buka puasa, kita tarawih dan seumpamanya. Tapi sebenarnya, apa sebenarnya yang kita nak dalam Ramadan ni sehingga kita raikan ataupun kita sambut? Sebab di sini ada satu janji Allah Ta'ala ataupun dalam satu pengharapan Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk capai matlamat hidup kita. Matlamat kita, hidup ni dia kena jelas tu. Hidup kita ni, apa sebabnya hidup? Kenapa Allah Ta'ala ceritakan kita kat dunia ni? Apa yang kita nak dapat sebenarnya? Sebenarnya kita ni, hidup ni adalah untuk mati. Sebab saya kata untuk mati. Berapa ramai yang, saya tanya soalan yang cukup emas lah. Berapa ramai kat sini nak masuk syurga? Tulis, saya nak masuk syurga. Semua masuk syurga. Tahu tak? Tulis kan? Sebenarnya apa syarat utama masuk syurga?
Syarat utama masuk syurga. Syarat utama masuk syurga ialah mati dulu. Takkan kita masuk syurga dalam keadaan tak mati. So kita hidup ni untuk mati supaya boleh masuk syurga. Kan? Tak ada siapa yang nak masuk neraka. Tak ada siapa yang nak pergi ke tempat yang tak baik. So bila nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, tanya siapa nak syurga. Okay, so itu basic soalan kita. Kita dah tahu ke mana nak pergi, iaitu nak bagi masuk syurga, nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam syurga, nak ada tempat baik-baik lah. Okay, so apa syarat nak mati? Mati apa yang boleh masuk syurga tu? So Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. So orang Islam ni adakah boleh kira selamat dah untuk masuk syurga ni? So yang ini akan jawab pada Ramadan nanti, saya bagi faham dulu. So, boleh tak dia kata okey saya telah mengaku Islam, sedangkan boleh tak masuk syurga terus? Kat situ ada jawapan dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala kata qalatil a'rabi amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Orang-orang Arab Badui ni berkata kami telah beriman. Kami dah memang mengaku Allah Ta'ala Esa Rasulullah, kami telah beriman. Tapi Allah Ta'ala sebut qul lam tu'minu walamma yadkhulul iman fi qulubikum walakin qul aslamna walakin yadkhulul iman fi qulubikum. Kamu belum, katakanlah kamu belum beriman dan cakap kami sekadar telah Islam, dan sesungguhnya iman belum masuk dalam hati kamu. So iman ni ia ada sifat dia, bukan sekadar sebut dekat mulut je kul amanna, kami dah beriman, tapi dia mesti di dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ta'malu bil jawarih wa taqru bil lisan, dengan perkataan dan perbuatan. So bermakna untuk mencapai darjat keimanan yang betul, dia mesti dalam bentuk amali, tindakan. So tindakan apa yang betul-betul menyebabkan darjat keimanan ni? Maka Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tindakan yang memboleh mendapatkan iman dan takwa tadi adalah siam, berpuasa. Berpuasa ini kita kena jelas dan faham bahawa bukan sekadar untuk makan dan minum dihentikan. Kan dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa berapa ramai di kalangan manusia yang berpuasa sekadar minal ju' wal atash, lapar dan dahaga saja. Penat tunggu nak buka puasa bila lapar, turun berat badan contoh. Tapi habis tak ada dapat benda yang paling asas kita nak. Kita nak apa sebenarnya dalam Ramadan ni? Kita nak bila kita mati nanti masuk dalam keadaan yang beriman dan Islam dan bertakwa. Kan? Jadi bagaimana dapat takwa tadi? Berpuasa. So soalan dia, bila Ramadan kita masuk ini, kita terkaitkan dengan COVID, dengan PKP tadi, apa persamaan dia? Semua sekali ada kawalan. Sebab itu dalam Islam, bagi orang-orang yang berpuasa, bila ada rasa marah nak cakap sesuatu, maka Nabi ajar dalam hadis sahih, inni shaim, aku berpuasa. Maksud dia, kita kena melawan, mencegah diri kita daripada bercakap benda yang bukan-bukan. Tahu tak sebenarnya rahsia dia apa? Kenapa kita cakap bukan-bukan? Dia umpama macam buah oren. Ambil buah oren, kan? Ataupun saya ambil buah depan saya ni. Apa buah dia? Buah pear. Kan? Kalau saya perah buah pear ni, apa yang akan keluar? Air tembikai ke? Air pisang? Air pear lah. Air pear? Sebab apa keluar air pear? Sebab ni buah pear. Apa yang keluar daripada mulut kita, itu yang dalam hati kita. Apa saja kita perah keluar, ialah apa yang dalam hati kita. Kalau dalam mulut kita bulan Ramadan nanti keluar benda yang buruk, cakap orang, mengata orang, tidak menjaga perintah kawalan pergerakan lidah. Tidak menjaga PKP lidah kan. Tidak sangka buruk orang, fikir salah orang. Maka punca dia ialah kerana dalam diri kita ada benda yang tak baik. So apa yang kita kena buat ialah mesti kena kawal diri. Kawal diri ni antara benda kena buat ialah kita kena jangan lisan ini bercakap benda yang tak bagus. So macam mana? Kenapa kena buat benda ni? Sebab saya tengok ramai orang menghadapi Ramadan ni macam tak ada apa-apa pun. Puasa lapar, kenyang, tu kat puasa kenyang balik. Itu tak ada apa-apa. So sebenarnya apa nak kena buat? So saya nak bagi satu amalan lah. Tadi kita mula mukadimah tadi tentang tentang kisah Al-Kahfi, bagaimana hidup ajaib 309 tahun tak mati, tidur, hidup, bangun balik, beratasi zaman. So saya nak bagi anda hidup ajaib juga. Anda boleh hidup ajaib. Bulan Ramadan ni buktikan anda boleh hidup ajaib. Bagaimana? Anda amalkan satu benda ni, iaitu istighfar. Buat 1000 kali sehari. Saya bagi homework untuk anda semua ni. Kenapa kena buat istighfar pula Ustaz? Kenapa tak buat amalan lain?
Sebab kita nak biasa lidah ni tak cakap benda yang bukan-bukan. Kenapa penting istighfar? Saya nak bagi tahu apa ajaibnya. Ini ilmu mahal ni. Selalu kita share dalam seminar-seminar Evan ni. Tapi saya bagi free je kat OC punya. Terima kasih. Dalam surah An-Nuh ayat 10 hingga 12, Allah janji orang yang bertaubat, orang yang beristighfar akan dapat 4 perkara yang ajaib. So salah satu dia, you akan dapat apa? Allah Ta'ala turunkan hujan. Yang kedua, akan dapat harta melimpah ruah. Siapa rasa ada masalah PKP ni, duit tak ada, miskin lah, kan? Tak ada bisnes lah, you banyakkan istighfar. Allah bagi kat saya dan pasukan, Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, bulan ni saja, bulan PKP ni, kita dapat keluarkan zakat RM100,000 lebih. InsyaAllah. Tabarak. Zakat ni dia kira 2.5% daripada pendapatan kita. Kalau pendapatan kita RM1 juta, kita kena bagi RM25,000. Saya dapat bagi Alhamdulillah dengan izin Allah RM100,000 zakat. Jadi itu antara nikmat yang saya kata, saya pun tak faham apa bisnes aku buat. Kan, apa marketing plan, tak ada kos, tak ada apa, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki pelbagai. Bila kita check balik, antara benda yang ajaib yang kita dapat buat ialah dengan istighfar tadi lah. Lazimkan istighfar. Dan benda yang saya tak pernah tinggal, dan juga saya minta pada pasukan saya juga jangan tinggal, at least sehari sekali jangan tinggal saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang boleh beristighfar ini adalah orang yang sanggup meletakkan diri di lemah dan juga dalam keadaan yang hina. Dia kata astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Aku mengaku salah, mengaku lemah. Benda ini tidak ada berlaku pada iblis. Iblis aba wastakbar. Tapi Bani Adam, kan, kullu Bani Adam khataya wa kullu khataya min at-tawwabin. Setiap orang tu ada dosa dan masalah. Dan antara benda menyebabkan harta kita tak dapat banyak, kan, kita tak dapat keajaiban, duduk dalam keadaan susah, antara asbab dia ialah kerana kita punya rezeki ni terhalang. Rezeki kita ni ada penghalang dia. Dan penghalang rezeki adalah dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau pada hari ini kita dalam keadaan mencari-cari, ya Allah, kenapa Allah uji aku? Saya jumpa dengan ramai orang. Dalam musim PKP ni kita dah bantu lebih daripada 100,000 orang. Kita dah dapat bantu 1.6 juta ringgit kita bagi kepada semua orang. Saya masuk ke dalam estate, saya jumpa orang kat kampung, saya jumpa orang kat bandar, saya jumpa dengan ramai orang. Ramai di kalangan yang sebelum ni tak bukannya asnaf, sekarang ni dalam keadaan susah. Saya jumpa orang yang sebelum ini memang dah asnaf, bertambah-tambah susah. Dan mereka semua cakap benda yang sama. Kenapa Allah Ta'ala uji? Kenapa Allah tak bagi pekerjaan dalam keadaan tak ada duit, dalam keadaan tidak mampu untuk bekerja, dalam keadaan tak boleh nak buat apa-apa, PKP mungkin bersambung lagi, kan, dalam keadaan nak beli susu anak, pampers anak pun tak ada. Dan orang ini bukan sedikit, ramai. Saya berkata kepada diri saya kata kepada tim, mari kita tolong orang. Tapi saya tengok, walaupun kita boleh bagi bantuan banyak mana pun, contohnya saya bagi bantuan dekat Arakan tempoh hari, saya bawa dalam RM300,000. Bila combat kepada RM100, kita hanya dapat bantu kepada lebih kurang dalam 3,000 keluarga sahaja. Sedangkan yang perlu bantu ni adalah jutaan orang. Kalau keadaan gini saya kata, saya tak mampu nak selesaikan masalah semua orang. Tapi saya tahu ada satu kuasa yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha memahami kerusingan, keresahan, kelelahan, keletihan yang kita hadapi. Dan semua orang yang mengadu kat saya, dia kata, tolong Ustaz, kita tak ada makanan, kita tak ada pakaian, tak ada apa semua. Dan sebab tu saya kata kepada yang mendengar malam ni, tolong sangat-sangat percayalah. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah maha memberi rezeki. Allah adalah Tawwab, maha penerima tampun. Allah adalah maha as-sami', maha mendengar. Anda mengabdu kepada Allah Ta'ala. Tas kedua malam ni, bangun malam ni. Hadapi Ramadan ni dengan penuh makna. Kita bangun malam ni pukul 5 pagi. Kita mengadu dengan Allah Ta'ala, sujud tu. Kita mengadu, ya Allah, aku lemah. Aku banyak dosa. Aku tak banyak kekurangan. Siapa yang ada masalah dengan kewangan, mengadu pada Allah. Ya Allah, susah ya Allah. Aku tak ada bantuan. Mengadu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya nak upaya melainkan Allah Ta'ala. Saya tahu apa yang dialami oleh anda. Sebab saya jumpa dengan puluhan, ribuan orang hampir setiap masa. Ratusan orang saya jumpa.
Saya jumpa dengan orang yang memang ada masalah setiap masa dia masuk Malaysia sebagai, saya faham keadaan tu. Tapi percayalah, Allah Ta'ala tidak akan meninggal kita. Ma wadda'aka wa ma qala. Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah ada bersama kita. Kalau kita lihat dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala kata, wa amma dalam keadaan wadduha walali saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Kan selepas tu ajak Allah Ta'ala kata alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dalam keadaan kamu tak ada apa-apa, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kekayaan kepada kita. Tak apa, faham, saya faham. Ada yang datang malam ni tengah fikir macam mana cara nak tingkatkan pendapatan. Ada fikir macam mana Ramadan ini mungkin kita nak dekat dengan Allah SWT agar Allah Ta'ala memberikan kita hajat kita. Saya nak beritahu pada anda, benda yang Allah Ta'ala suka ialah orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka benda, Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat dan Allah Ta'ala suka orang yang menyucikan jiwa. Jadi malam ini kita nak menghadapi Ramadan. Inilah bulan terbaik. Yang mana bulan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kerehatan daripada segala benda ujian. Salah satu benda yang makan rehat kita ialah daripada ujian godaan syaitan. Maka kita masuk Ramadan ini dengan azam, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik bagiku. Masa kita Ramadan ini nak buat apa tuan-tuan sekalian? Kita banyakkan istighfar, bangun setiap malam, hidupkan malam. Kita dapatkan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, boleh buat apa? Bulan Ramadan ini dah selalu sebut bulan yang terbaik untuk kita bersedekah. Kalau anda ada masalah kewangan hutang berjela-jela, cara paling mudah kena yakin Allah Ta'ala bagi tahu. Janji dia ialah barang siapa yang sedekah RM1, Allah Ta'ala janji bagikan dia minimal 10 kali ganda. Kalau anda ada hutang RM1,000, saya cadangkan anda bagi sedekah minimal RM100. Anda akan dapat balik RM1,000. Ini janji Allah Ta'ala. Saya dah ada banyak keajaiban yang pernah berlaku pada hidup saya. InsyaAllah besok pagi pukul 8 saya akan share lagi cerita-cerita ajaib dalam hidup saya. Macam mana dalam PKP, dalam keadaan tak ada apa-apa ini, tiba-tiba kita boleh dapat income 7 angka. Hampir 8 angka dah sekarang ni. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala bagi. Bagaimana cara dia? Tak logik tuan-tuan sekalian. Tak logik. Saya tak ada buat benda apa-apa pun. Melainkan amalan-amalan yang sangat basic yang insyaAllah nak tahu lebih lanjut, saya boleh ceritakan. Soalan ni sangat singkat kan. Saya esok pagi, saya ada buat dalam live dalam grup Hidup Magic tu, bersama dengan Profesor Muhajir juga, dengan Pak Nasrullah. Free, percuma. Tak kena bayar, percuma datang. Saya nak bagi tahu, saya nak sangat malam ini, kita belajar bahawa Allah sayang orang yang bertaubat, Allah suka orang yang mencucikan jiwa. Dan malam ni apa kita nak ialah, antara benda yang mencucikan jiwa, salah satunya ialah you jaga pemakanan. Saya berkata terang. Bukan sebab kerana Dr. Rizal ke apa. Ini penting. Sebab apa? Orang tak jaga makan, orang yang tak jaga punca makanan, orang tak perhatikan makanan dia, dia lupa bahawa makanan akan membentuk peribadi, membentuk hati. Jadi sebab tu you kena pilih makanan yang baik-baik. Ramadan ni boleh jaga diri kita daripada makan benda yang mampu kan. So you pilih makanan yang baik, nanti boleh belajar dengan Dr. Rizal. Apa contoh makanan yang sihat, yang bagus, yang boleh menyebabkan kita bertambah bertenaga. Nak hadapi Ramadan ni, ramai orang kata nak kena banyak rehat. No. Ini bulan produktif. Bulan kena banyakkan ibadah. Nak ibadah kena ada tenaga yang bagus. Makan banyak kadang-kadang boleh menyebabkan lesu dan letih. So makan apa yang sesuai, itu nak tanya pada pakarnya lah, Dr. Rizal, Dr. Salihat. Jadi itulah kot untuk saya punya perkongsian untuk sesi ini. So tadi apa matlamat hidup, ada kawan-kawan WhatsApp kata muka saya serius sangat. Sebenarnya saya sedih kan, so kontrol nak nangis. Jadi muka tu muka serius lah. Okey, Alhamdulillah. Jadi Ustaz cakap tadi apa matlamat hidup, hidup untuk mati, hidup untuk mati dan mati untuk masuk syurga. Tapi sebelum nak masuk syurga kena mati dulu kan. Okay. Dan juga macam mana nak masuk syurga, tengok pada amalan. So sekarang ni balik-balik pada apa yang Allah perintahkan ialah berpuasa. Jadi berpuasa ini, kenapa berpuasa? Untuk kita mengawal tingkah laku kita. Tapi itu nak tanya Dr. Rizal ni. Bab-bab tingkah laku, kawalan ni kan lahir daripada otak Dr. Rizal kan. Allah kata falyanzur ayyuha azka ta'ama. Hendaklah lihat makanan yang lebih baik. Jadi macam mana makanan yang baik ni boleh membentuk tingkah laku kita? Silakan Dr. Rizal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tersentuh bila dalam surah Al-Kahfi itu disebut Rabbunallah Rabbus samawati wal ard. Setiap kali bila saya membaca ayat itu, saya akan mengalirkan air mata. Bila Ustaz baca tadi, saya rasa nak mengalir air mata. Saya ada satu pengalaman yang sangat luar biasa yang saya alami semasa saya berada di Melbourne. Waktu itu saya bekerja. Dan pada satu hari, seorang nurse yang sangat senior, dia datang tanya saya, dia kata, okay, Rizal, why do you fast? Dia katanya, kenapa you puasa? Dan saya tahu bila orang ada pengalaman, dia banyak mengembara keluar negara dan sebagainya. Bila dia tanya soalan macam tu, dia ada satu jawapan berbeza yang dia mengharapkan. Kalau saya kata, itu suruhan Tuhan, dia kata, aku dah tahu lah benda tu. Aku dah tahu dah benda tu. Itu klise punya jawapan. Dia kata itu bagus, puasa ni bagus untuk kesihatan. Dia kata aku tahu semua tu. Dia tanya lagi, kenapa you puasa? Saya terfikir waktu tu nak jawab macam mana. Dan saya tarik nafas dan saya kata macam ni. Saya kata kat dia, saya nak menjadi tuan kepada perut. The reason why we are fasting, kita nak jadi tuan kepada perut. Kerana selama ini, kita hidup 11 bulan, perutlah menjadi tuan kepada kita. Dan kita tahu, kita mendengar banyak ulasan dan kupasan. Imam Al-Ghazali contohnya menyatakan betapa perut menjadi bahan kepada macam-macam penyakit, bukan penyakit fizikal, tapi penyakit di sini dan penyakit di sini. Nah, berbalik pada makanan. So, Allah sebut dalam Quran, Kulu minat thayyibat. Kan? Minat thayyibat, minat thayyibat, minat thayyibat. Makanlah benda-benda yang baik, benda-benda yang baik, benda-benda yang baik. Nah, logiknya bila Allah sebut macam tu, cuma saya tertanya-tanya lah, kenapa orang memilih makanan yang tidak baik berbanding makanan yang baik? Nah, makanan yang baik ni, siapa yang cipta? Itu soalan yang pertama. Siapa cipta makanan baik ni? Bila Allah sebut, bila hujan turunnya, bila turunnya hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila turunnya hujan, ayat berikutnya, tumbuhlah buah-buahan. Allah sebut berulang kali tumbuh-tumbuhan, berulang kali buah-buahan. Dan itu semua adalah ciptaan Allah yang dijadikan sebagai hadiah untuk kita makan. Soalannya, kenapa kita makan benda lain? Benda yang dah diproses dan sebagainya, dijadikan tidak bagus dan diletakkan label sebagai makanan dan kita makan. Untuk apa kita merosakkan diri kita sedangkan Allah datangkan hadiah benda-benda yang terbaik kepada kita. Contohnya Allah sebutkan kan, buah pisang contohnya sebagai makanan di syurga di sana. Dan sebelum kita dah masuk, sebelum mati lagi, Allah dah bagi dah nikmat untuk rasa. Kalau kau makan benda ni, kan sama benda yang akan ada di syurga. Mungkinlah dalam konteks kualitinya mungkin berbeza, rasanya mungkin berbeza. Tapi Allah bagi, orang putih kata, the snippets of nikmat untuk berada di syurga tu. Makan buah pisang, makan buah-buahan. Bila kita beralih daripada suruhan Tuhan, daripada arahan Tuhan, mulalah berlaku satu demi satu benda yang tidak bagus pada manusia. Bukan terbitnya benda yang berbentuk penyakit dalam tubuh, tapi berbentuk penyakit dalam hati. Sebab apa? Betul. Sebab makanan yang tidak baik akan menghasilkan satu tindakan yang tidak baik. Sebab sebagai contoh mudah, berpuasa lah, kita ambil berpuasa. Dia kata puasa ni hadiah yang sangat luar biasa yang Allah bagikan pada manusia. Sebab apa? Sebab dalam Ustaz akan bincang dalam konteks agama, saya cakap dalam konteks kesihatan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu keadaan, ada banyak keadaan dan kita perlukan kuasa tambahan kepada otak kita. Tapi dengan berpuasa, Allah hadirkan benda itu. Dalam banyak-banyak kajian orang buat, selalu disebut puasa 5-2. Disebut 5-2, puasa 5-2. 5-2 ni apa? Kita senang fahamnya Isnin Khamis. Itu luar biasa dalam konteks tahap kesihatan manusia. Macam mana? Dalam diri manusia, tuan-puan, dalam otak kita ada satu bahan yang bernama BDNF. BDNF ni satu chemical. Dia panggil brain derived neurotrophic factors. Nah, dia akan meningkat 20 kali ganda banyaknya di saat kita berpuasa. Itu hadiah sangat luar biasa.
Bila banyaknya benda tu, dia buat apa? Dia membantu dua benda. Satu, pembelajaran. Sebab dia akan masuk, dia akan tingkatkan, push kita, meletakkan kita di orbit tertinggi dalam konteks belajar. Yang nombor dua, yang dia akan lakukan bila kita berpuasa, yang tak ada lah waktu lain, ialah dia akan beri kuasa memori yang luar biasa untuk kita menghafal, mengingat. Dan saya percaya tuan-puan, biasa baca Yasin setiap Khamis malam Jumaat, walaupun tak hafal, tapi bila orang baca, kita boleh ikut sebab dah ada dalam sini. Nah, kenapa kita digalakkan, disuruh untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin di masa bulan Ramadan? Sebab apa? Sebab memori kita dah besar. Apa yang perlu dimasukkan ialah ayat-ayat Quran, peringatan-peringatan, berita-berita baik yang Allah nyatakan dalam Quran, masuk terpasak dalam sini supaya dia menjadi program kepada kita. Bila kita nak buat sesuatu, akan lalulah satu ayat Quran kat sini. Kita ingat, oh, tak boleh buat. Bila kita nak buat sesuatu, akan lalulah ayat Quran sini kata inilah nak kena buat lebih lagi. Jadi kita akan sentiasa ingat benda tu sebab Allah besarkan kuasa memori kita. Dan satu benda yang berlaku yang hebat semasa berpuasa ni ialah Allah hidupkan sel-sel otak di hippocampus. Tak berlaku waktu lain, tuan-puan. Berlaku bila kita puasa, Allah hidupkan lebih banyak sel otak di hippocampus, pusat memori manusia. Itu luar biasanya. Jadi kalau Tuan Salihah tanya saya nak makan apa, Ustaz pun ada kata nak makan apa. Saya katakan makan makanan yang Allah ciptakan. Itu nombor satu. Yang Allah ciptakan. Yang tak ada diolah, tak ada diubah suai dan sebagainya. Tak diberi bahan perisa, tak diberi pewarna dan sebagainya. Makanlah makanan tu, itulah yang terbaik untuk kita. Sebab bila kita nak beribadah, tuan-puan, kita perlukan tenaga berpanjangan. Kita berpuasa hampir 13 jam dan kita perlukan tubuh kita keluarkan tenaga tu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit supaya kita tak rasa satu lapar, dua rasa letih. Kenapa? Sebab bila sentiasa dikeluarkan sedikit demi sedikit, kita sentiasa akan ada tenaga untuk lakukan benda yang kita nak lakukan. So dari mana nak dapat tenaga yang akan dikeluarkan sedikit demi sedikit? Dari bahan yang Allah ciptakan, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah, sebab tu perjuangan Dr. Rizal ni dia kata dia nak menginfakkan diri dia, dia nak mewakafkan diri daripada ummah. So Dr. Rizal ni dia banyak sangat formula-formula makanan dekat dalam kepala otak dia, dan saya pun pernah dengar cerita Dr. Rizal, dia pernah tengok scan otak dia, mana otak dia tu orang kata tak berapa cantik lah. Tapi lepas tu dia baiki cara makan, lifestyle, cara tidur, Alhamdulillah dah orang kata dah elok lah. Sebenarnya kita dah di penghujung rancangan ni Ustaz, dah 10.11 dah. So mungkin Ustaz boleh share 1-2 minit perkongsian kesimpulan. Kalau bercakap dengan Ustaz dengan Dr. Rizal ni, dua-dua memang tak habis lah 2-3 jam. Okey. So kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya, Ramadan ini sangat magic lah. Daripada apa yang Dr. Rizal share tadi pun kita dengar, boleh menguatkan memori, boleh menyebabkan kita belajar lebih, boleh menjadi banyaklah kelebihan enzim-enzim tertentu yang akan menjadikan kita lebih bercergas dalam tenaga. So saya percaya bahawa ia bukan sekadar itu sahaja, bukan sekadar sudut fizikal sahaja yang betul-betul kita kena dapat manfaatkan dengan fizikal. Tanpa fizikal yang sihat, al-jismu salim, tidak ada kekuatan fizikal, macam mana mungkin kita dapat ibadah dengan baik. Dan antara benda yang kita nak jaga dapat juga sesungguhnya dalam Ramadan ini, kita kena dapatkan apa nama yang disebut sebagai, kalau panggil ridwan, keridaan Allah Ta'ala, mim maghfirah, dapat daripada keampunan oleh Allah Ta'ala, daman, ketetapan jiwa oleh Allah Ta'ala, alif ulfah, kesetiaan, keharmonian daripada Allah Ta'ala, dan juga nun sebagai kita penutup pada Ramadan, kita mendapat nur hidayah, ataupun kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ini yang ulama-ulama simpulkan dalam Ramadan ini. Jadi untuk menghadapi Ramadan kali ini, jadikan dia bukan Ramadan yang biasa-biasa, tapi jadikan Ramadan yang luar biasa, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita ambil tip-tip yang Dr. Rizal share tadi kan. Kalau ada nak tahu lanjut, saya kongsikan esok pagi, sebab malam ni kan dah habis kan. So pagi esok saya akan kongsi lagi lah untuk Ramadan ni, siapa nak dengar, di secara percuma di Hidup Magic. Ada grup kita buat,
untuk belajar macam mana nak hidup magic. Sebab ramai orang hidup logik ni. Kan? Hidup logik ni kena ikut logik lah. Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran banyak kisah-kisah magic. Antaranya kisah Ashabul Kahfi. Bukannya Nabi, tapi adalah kisah-kisah magic yang bukan untuk kita baca, tapi untuk kita amal bagaimana hidup dalam keadaan yang sangat awesome. Semua orang boleh jadi jutawan, semua orang boleh jadi kaya, semua boleh jadi bahagia, semua jadi ketenangan, asalkan tahu apa kod kita, insya-Allah. Allahu a'lam. Kita ada set A, set B untuk Ramadan sales. Kejap lagi sistem akan dibuka 10.30 malam. Jika ada ejen-ejen OCOC di sini, boleh tolong share link-link untuk orang ramai membuat belian. Kita ada tawaran untuk dapatkan buku resepi Ramadan OCOC. Kita ada 30 terpantas untuk buku Dr. Rizal yang terbaru, Healthy Eating, A Scientific Base 6 Weeks Plan. Dan kita ada microverbal untuk senang mak-mak bangun, just panaskan lauk sahaja. Dan kita ada sampul raya OCOC juga. Dan siapa yang ambil gambar minum OCOC, macam Ustaz ambil gambar minum OCOC tapi mak ayah Ustaz, dan share terbanyak like, kita akan beri 5 liter air zam-zam untuk 5 orang. 5 liter air zam-zam untuk 5 orang yang bertuah sahaja. So, boleh hubungi OCOC hotline 013-628-1828. Okey, Dr. Rizal, yang terakhir kesimpulan 1-2 minit sahaja. Yang betul. Untuk kesimpulan, Allahu Akbar. Betul macam mana? Saya nak tunjukkan satu benda yang berlaku pada saya. Yang saya berada di Madinah pada 2018 dan saya rakamkan scene ini semasa saya berada di Madinah tentang kehebatan berpuasa ni. Sebab di waktu saya tunggu di situ tuan-puan, itu lepas subuh, semua dah disekat-sekat, orang dah dihalau keluar dan saya masih di situ. Dan saya tertanya-tanya, waktu tu saya minta pada Allah, minta boleh tak saya diberi ruang untuk masuk ke dalam raudah tu di saat tak ada orang. So dalam saya berfikir tu, dan satu sekatan tu dibuka dan pekerja yang tengah membersihkan kawasan raudah tu, dia panggil saya, dia kata tak. Panggil saya, dia kata masuk dalam. Dan ketika saya masuk tu tuan-puan, tak ada orang dan hanya saya seorang saja yang berada di situ. Dan saya nak kongsikan video ni, mungkin tuan-puan dah pernah dengar, tapi saya nak kongsikan juga, moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Masjid Nabawi dan saya akan berkongsi tentang kehebatan berpuasa yang Allah kurniakan kepada kita umat Islam ataupun siapa yang mahu melakukan puasa. Hebatnya pada puasa ini ialah pada sistem tubuh yang dinamakan autophagy, AUTOPPHAGY, di mana sistem ini bertindak apabila kita berpuasa. Dia akan memakan sel-sel manusia yang mati ataupun mengalami kerosakan satu persatu, dan autophagy ini akan menggunakan kekuatan ataupun sampah daripada sisa-sisa daripada kerosakan sel ini, sel-sel yang rosak, untuk menjana tenaga. Jadi tenaga akan dijana dari sel-sel yang rosak hasil daripada proses autophagy ini, dan tubuh manusia tidak menggunakan lagi glukos pada ketika kita berpuasa. Hebatnya puasa pada manusia, dan kekuatan pada autophagy ini ialah letak duduknya awet muda. Jadi bila kita mau awet muda, bila hilangnya sel-sel yang rosak, tidak ada lagi sel-sel yang sakit, maka tubuh manusia akan berada pada kedudukan yang sangat terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan pada ketika itu kita akan dapat nikmati hasil awet muda yang kita inginkan selama ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Masya-Allah. Luar biasa. Baik, Puan Salihah, itu je saya berkongsi Saja saya. dari Rizal, Masya Allah, tabarakallah.
So ini tahun 2018 ya, Dr. Rizal berkongsi tentang kehebatan berpuasa dan beliau sempat untuk merakamkannya. Okey, sebelum itu saya nak beritahu sekarang 10.18 kita ada Ramadan sales promotion untuk Ramadan sales dengan pembelian OCOC set A, OCOC hand sanitizer dan OCOC smart student. Ustaz Hakim pun dah pernah minum kan? Macam mana rasa dia Ustaz? Sedap. Sedap. Okey, so sebenarnya dia banyak khasiat, kita tak sempat nak bercerita kat sini, mungkin boleh tengok di ococ.my dan juga set B promotion beli untuk 30 hari tapi kita bagi percuma 6 sachet lagi. Dan juga 3 hand sanitizer berharga RM270 akan memenangi hadiah buku resepi Ramadan untuk 500 orang terawal. 30 orang terawal untuk hadiah e-book Dr. Rizal terbuku dan lucky draw 15 microburn. Okay, so banyak sangat perkongsian hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun rasa macam best sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapat kutip dan menjadikan dia mutiara kehidupan untuk kita waktu PKP. Orang kata waktu PKP, biarlah kita fizikal terkering tapi minda dan hati kita, jiwa kita bebas untuk mencari mardatillah. Okey, itu sahaja dan jangan lupa pembelian ini semua sebulan ni kami infak kepada serantau Muslim. Mana tahu, orang kata walaupun 5% pada keuntungan, banyak nanti dan tuan-tuan beli dan tuan-tuan dapat infak sama kepada serantau Muslim, insya-Allah. So sebelum tu, saya minta Ustaz untuk berdoa supaya amalan kita diterima, Ustaz. InsyaAllah. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada ibu ayah kita, kepada orang-orang mukmin, orang-orang Muslim, kepada Rasulullah dan para sahabat, kepada seluruh manusia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan kesyukuran hanyalah untuk-Mu ya Allah. Engkau yang telah memberikan nikmat dan rahmat, memberikan hidayah dan inayah, keimanan dan keamanan, kesihatan dan kesempatan untuk membolehkan kami berkumpul untuk mendapatkan ilmu pada malam ini ya Allah. Ibaratkan kami, berkatilah perjumpaan ini ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha menyayangi ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami zalim pada diri kami ya Allah. Kami tahu kami lemah ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa ya Allah. Kami tahu kami banyak maksiat ya Allah. Kami malu untuk mengaku kelemahan kami selama ini ya Allah. Dan kami juga malu untuk mendatangkan memohon daripada-Mu ya Allah. Kerana kami tahu betapa hina dan juga teruknya diri atas kelemahan kami ini ya Allah. Di hadapan-Mu kami mohon ampun ya Allah. Ampunkan gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Hai Tuhan kami, ada di kalangan kami yang keadaan sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ada kalangan kami yang sedang menderita, maka permudahkanlah ya Allah. Ada kalangan kami yang sedang kena kesepitan, maka lapangkanlah ya Allah. Ada kalangan keadaan susah, maka kayakanlah ya Allah. Ada antara kalangan kami yang sedang keadaan gundah, maka lapangkanlah hati dan juga perasaan ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar, wahai Tuhan yang maha memahami, wahai Tuhan yang maha menyayangi, kami mengetahui ya Allah bahawa hati-hati ini selalu sangat berwasiat kepada-Mu ya Allah. Ya baik Tuhan, kami mengetahui ya Allah bahawa kami akan memasuki bulan Ramadan ini ya Allah. Namun ya Allah, kami belum cukupkan kekuatan dan juga amalan kami ya Allah. Kami selalu lalai dan leka ya Allah. Kami lupa asal usul kejadian kami adalah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami selalu melakukan perbuatan yang lara dan maksiat ya Allah. Ya baik Tuhan kami, angkatlah dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah dosa-dosa kami ya Allah dan hapuskanlah ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar, dengarlah rintihan kami ini pada malam ini ya Allah. Kami berdoa ya Allah, agar Kau berikanlah kelapangan pada hati kami ya Allah. Ya Allah, ada kalangan kami yang sedang dalam tipu musibah ya Allah. Ada kalangan kami yang sedang diberikan ujian ya Allah. Ada yang menimpa kesukaran ya Allah, susah untuk makan ya Allah, susah untuk bergerak, susah untuk melakukan aktiviti ya Allah. Kau angkatlah musibah ini ya Allah. Mudahkanlah usaha kami ya Allah.
Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Anak-anak kami yang lapar, ya Allah, kau berilah makan padanya, ya Allah. Ada anak kami yang sangat susah berhutang, ya Allah, kau lunaskanlah hutang-hutangnya, ya Allah. Anak-anak kami yang sedang berniaga, majukanlah perniagaan, ya Allah. Berikanlah hati yang melimpah ruah untuk boleh banyak infak dan sedekah lagi jalanmu, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha menyayangi, wahai Tuhan yang maha mendengar, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan yang membuatkan murka, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami mohon ampun, ya Allah. Kami mohon maaf, ya Allah, atas kelemahan kami selama ini, ya Allah. Dan janganlah kau hukum kami atas kelemahan dan kelalaian kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Okey, Ustaz Hakim, esok pagi beliau menjemput kita untuk ke grup Hidup Magic, ya Ustaz ya? Ya, ya. Jam 8 pagi esok, dan Dr. Rizal mungkin ada apa-apa hadiah ke nak bagi pada penonton ke ataupun ada apa-apa pesanan? InsyaAllah saya akan bersiaran secara langsung di Bernama TV pada hari Jumaat, nak bercerita tentang aspek kesihatan dan puasa, InsyaAllah. InsyaAllah. So, Dan satu lagi pada yang berminat untuk belajar benda-benda untuk bangunkan diri sesuai dengan apa yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, boleh masuk dalam grup, close group, Your Best Life Now saya, dan saya bersiaran sebelum ni hari Sabtu jam 9 malam, tapi sempena Ramadan kita akan tukar pada 11 pagi, masih lagi pada hari Sabtu, insyaAllah. InsyaAllah. So 10.30 lagi 5 minit dapatkan OC. Terima kasih pada Ustaz Hakim Avengers dan Dr. Rizal Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah, best sangat hari ni. Kita jumpa lagi pada semua yang dah share. InsyaAllah tunggu pengumuman kami.